Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid tahun 3 pada pagi yang dirahmati ini. Okey, cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Okey. Baik, tanpa membuang masa lagi, okey, pagi ini cikgu berharap kita dapat belajar bersama-sama bersama saya, Cikgu Tiha, untuk subjek Bahasa Melayu tahun 3. Baik. Apa kaitan gambar yang saya bagi pada slide ini ya? Okey, kita saksikan seterusnya. Okey, pada pagi ini kita hendak membina karangan berpandu. Okey. Baik, apa yang cikgu harapkan murid-murid capai pada hari ini? Okey, cikgu harap murid-murid sebenarnya dapat memahami apa itu karangan berpandu dan bagaimana hendak melengkapkan karangan tersebut berdasarkan aktiviti yang kita nak buat sebentar saja lagi. Okey, kalau di sini kita lihat supaya murid-murid dapat melengkapkan karangan berkenaan agar-agar mangga berdasarkan maklumat yang diberi dengan baik. Okey, apakah bahan rujukan yang kita akan gunakan pada hari ini? Baik, cikgu harap murid-murid semua bersedia dengan buku aktiviti Jilid 2 Bahasa Melayu ya. Okey, jadi murid-murid boleh buka pada halaman muka surat 64 dan 65. Baik, apa yang kita nak perhatikan pada muka surat 65? Apa yang dapat kita lihat pada buku ni, okey, adalah karangan mengenai cara-cara membuat agar-agar mangga. Telah pun diberi dan pada muka surat 65. Cuma apa yang murid-murid perlu dapatkan adalah lengkapkan isi karangan pada muka surat tersebut. Di mana untuk kita perolehi maklumat berkenaan dengan maklumat yang perlu kita isi? Okey. Jadi semua murid-murid boleh merujuk muka surat 64. Okey. Jadi sebelum tu kita lihat pendahuluan sudah pun diberi di muka surat 65. Namun di bahagian isinya perlu dilengkapkan oleh murid-murid dengan bantuan maklumat yang telah diberikan di muka surat 64. Okey, kita dapat lihat juga di muka surat 65, penutup sudah pun diberi. Lihat murid-murid, karangan tahun 3 sangatlah senang dan mudah kerana dipandu. Okey, murid-murid hanya perlu melengkapkan. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pada isi kerangka karangan pada muka surat 64. Okey. Kita lihat di sini, cikgu letakkan contoh dekat slide. Okey. Apa tujuan kita letakkan kerangka karangan? Okey. Kerana kita nak melatih murid-murid membina ayat ya menggunakan maklumat yang telah pun diberi. Okey. Lihat di sini untuk isi yang pertama. Okey. Di mana cikgu dapat bahan-bahan membuat agar-agar mangga ialah di mana saya dapat? Okey, sebelum tu saya buat pembetulan sikit. Okey. Kalau lihat di skrin, okey, cikgu sebenarnya tertinggal sikit. Sepatutnya mangga ada 2G ya. Okey, minta maaf ya. Okey. Baik, saya ulang semula. Di mana saya dapat ayat permulaan bahan-bahan membuat agar-agar mangga ialah. Okey. Murid-murid kalau nak tahu, cikgu lihat di muka surat 65. Okey. Jadi, murid-murid perlu melengkapkan ayat ini berdasarkan gambar dan maklumat yang telah diberi di muka surat 64. Okey. Cuba murid-murid lihat cara cikgu melengkapkan isi tersebut.
Okey. Okey, cikgu akan gunakan semula isi yang pertama iaitu 10 gram serbuk agar-agar. Okey, kita masukkan semua isi-isi ni. Letakkan tanda baca koma. Okey, 4 cawan air, koma, 1 cawan gula. Dan saya masukkan kata bantu di sini. 1 teh susu cair. Okey, murid-murid ya, maaflah kalau tulisan ni tak berapa cantik. Maklumlah kita pakai pen sahaja. Okey. Baik. Okey, bagaimana kita nak menambah lagi ayat yang seterusnya? Okey, kita gunakan penanda wacana yang sesuai. Contohnya, kita boleh menggunakan kemudian. Okey. Kemudian, letakkan tanda baca. Masukkan 2 biji mangga yang dipotong dadu. Okey, di hujung ayat jangan lupakan tanda baca nokta. Okey, lihat. Isi yang pertama telah pun lengkap. Okey, walaupun tulisan cikgu tak berapa cantik dekat sini, tapi cikgu harap semua murid-murid boleh faham apa maksud yang cikgu nak sampaikan. Okey. Macam yang cikgu cakap tadi, boleh menggunakan penanda wacana yang sesuai. Seperti kemudian ataupun seterusnya. Okey. Ia terpulang bergantung pada murid-murid sekalian. Okey. Supaya ayat yang kita bina cantik dan menarik. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana pula kita hendak melengkapkan kerangka karangan yang seterusnya. Okey, kita lihat kat sini. Dia lambat sikit. Tak apa ya. Kita tunggu. Baik. Di mana saya dapat? Cara membuat agar-agar mangga ialah cikgu sebenarnya merujuk kepada muka surat 65. Okey. Jadi, apa yang patut kita sambung selepas ni? Kita lihat maklumat yang telah diberi di muka surat 64. Okey. Cara membuat agar-agar mangga ialah masukkan agar-agar gula. Jangan lupakan tanda baca koma ya. Gula. Okey. Dan air ke dalam periuk. Okey, saya cuba untuk menulis dengan cantik sebenarnya. Okey, tapi saya harap murid-murid boleh faham ya. Kejap, cikgu cuba kemaskan sedikit tulisan. Okey, supaya nampak lebih elok ke dalam periuk ya. Kenapa pula ni? Okey, sekejap. Okey. Okey, jangan lupa tanda baca nokta. Okey, seterusnya kita gunakan tanda baca yang penanda wacana yang sesuai. Okey.
Seterusnya, masak. Sekejap. Tengok, saya padam sekali tulisan kat atas dia. Seterusnya, masukkan. Sorry, bukan masuk ya. Masak. Masak hingga sehingga. Dia bagi hingga, tapi kita boleh tambah sehingga. Tak ada masalah ya murid-murid. Janji perkataan itu betul dan sesuai. Sehingga mendidih. Lihat, kita gunakan semula maklumat yang diberi. Okey. Kita perlu menambah penanda wacana yang sesuai supaya ayat menjadi lebih baik. Okey. Seterusnya, kita masih boleh menggunakan penanda wacana lagi. Okey. Cikgu pilih di sini. Kemudian. Okey. Kita perlu menutup api. Okey. Masukkan tanda baca. Nokta. Lihat murid-murid. Sudah siap kita punya C yang kedua. Okey. Jadi kita sebenarnya lihat di situ. Penanda wacana yang sesuai. Okey. Jadi isi yang kita buat ni kita boleh pindahkan ke dalam karangan yang sudah diberi di muka surat 65. Baik, kita lihat lagi pada isi yang ketiga. Okey, kena tunggu sekejap ya. Okey. Baik murid-murid, isi yang ketiga kalau kita perhatikan pada karangan di muka surat 65 tidak diberi apa-apa ayat permulaannya. Okey. Namun kita boleh menulis sendiri. Okey. Yang penting kita perlu menggunakan penanda wacana yang bersesuaian. Okey, kita lihat contoh-contoh di situ. Setelah itu, kemudian, seterusnya, akhir sekali. Okey, ada macam-macam kan? Tapi kalau kita nak tulis kemudian, tadi kita dah pakai kemudian. Jadi, kita cuba guna yang lain. Okey. Apa kata cikgu pilih setelah itu? Tapi saya gunakan setelah saja. Okey. Setelah. Okey, jadi saya ambil sambungan daripada isi yang kedua supaya nampak karangan ni ada kesinambungan. Kita panggil karangan ni ada turutan. Jadi kamu akan faham. Daripada isi yang kedua pergi kepada isi yang ketiga, nampak ada perkaitan. Kita nak buat karangan kena ada kaitan supaya nampak relevan, supaya nampak karangan kita cantik dan kemas bahasanya. Okey, kita teruskan. Okey, setelah menutup api. Okey. Murid-murid boleh terus masukkan maklumat yang diberi. Okey, masukkan susu cair dan potongan
buah mangga. Okey. Kita boleh tambah sedikit ayat. Okey, di hujungnya cikgu masukkan sebagai kurang jelas air dia ni. Okey, tak apa. Kita betulkan sedikit. Bahan utama. Nampak murid-murid? Kita boleh memanjangkan ayat dengan idea daripada kita sendiri, okay, untuk menunjukkan kekreatifan diri kita dalam menulis ayat. Baik, selain itu kita boleh gunakan seterusnya okey, kurang cantik lah, tapi tak apa, cikgu cuba tulis dengan seelok yang boleh. Seterusnya kita perlu kacau, kita perlu mengacau rata. Okey, kita perlu mengacau rata hingga sebati. Lihat di sini murid-murid, cikgu menambah sendiri ayat di hujung ni hingga sebati. Okey. Okey, letakkan tanda baca titik. Okey. Saya tambahkan lagi setelah beberapa minit. Koma. Okey. Tuang ke dalam acuan atau loyang untuk disejukkan. Okey. Dan selepas itu, okey, kita boleh masukkan akhir sekali. Cikgu punya bahagian pun dah tak berapa muat dah bawah ni. Okey, saya tunjukkan sedikit sahaja supaya murid-murid boleh faham apa yang ingin saya sampaikan. Akhir sekali, apa yang perlu kita buat? Akhir sekali, agar-agar mangga sedia untuk dihidangkan. Titik. Okey. Baik. Lihat di sini. Di sini saya nak murid-murid masukkan sendiri. Okey. Kerana kita dah bagi panjang lebar sebelum ni. Jadi cikgu harap murid-murid dah boleh faham. Okey. Jadi segala maklumat yang telah kita tulis dalam bentuk ayat, kita pindahkan kepada muka surat 65. Okey, supaya karangan kita lengkap. Okey murid-murid, cuba lihat. Sangat mudah. Okey. Cikgu dah menerangkan panjang lebar. Cikgu berharap murid-murid boleh memahami apa yang saya sampaikan dan murid-murid boleh menyiapkan latihan di muka surat 64 dan 65 dengan baik. Okey. Murid-murid boleh PM hasil kerja kepada guru subjek masing-masing. Apa-apa pun, cikgu harap murid-murid akan berada dalam keadaan sihat selalu dan selamat mencuba. Bye.